Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk selesaikan masalah melibatkan unit sukatan iaitu jisim dan isi padu cecair. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 215. Kita akan sama-sama menjawab soalan 7A dan B. Soalan 7, selesaikan. A. Berapakah perlu ditolak daripada 3,206 gram supaya menjadi 1.507 kg. Okey, untuk kita lebih faham soalan ini, kita boleh tukarkan kepada ayat matematik yang mudah seperti nombor bulat yang mudah. Okey, contohnya kita gantikan. Contohnya, berapa perlu ditolak daripada 6? Contohnya, berapa perlu ditolak? Maksudnya 6 tolak berapa? Ini maksud ayat ni. Maksudnya, berapa perlu ditolak daripada 6 supaya menjadi 2? Okay, sama dengan 2. Jadi, berapa perlu ditolak daripada 6 menjadi 2? Ini contoh ayat cikgu lah. Okay, jadi, kalau kita tukar kepada soalan A ni, maksudnya, berapa perlu ditolak daripada 3,206 gram? Okey, kita tulis 3,206 gram. Kita tolak berapa, maksud berapa tu kita tak tahu, supaya menjadi 1.507 kg. Ini maksud soalan A ni. Okey. Jadi berbalik pada soalan ataupun nombor bulat tadi, untuk kita faham 6 tolak berapa jadi 2, kita boleh dapat jawapan dia secara congak iaitu 4. Tapi hakikatnya ialah kita boleh gunakan kaedah lain iaitu 6. Kita akan tolak 2, kita akan dapat jawapannya di tengah-tengah ni iaitu 4. Jadi untuk soalan A ni, bagaimanakah kita nak dapat nombor yang berapa tu? Maksudnya 3,206 gram, kita akan tolak dengan 1.507 kg. Okey, itu masalah pertama. Masalah kedua ialah unitnya tidak sama. Jadi kalau kita lihat 3,206 ni G, tapi kita nak tolak kepada kg. Okey, maksudnya kita perlu tukarkan unit kg ini kepada gram. Jadi apakah konsep yang kita biasa guna? Iaitu setiap kg nak ditukarkan kepada G, kita perlu mendarab. Okey, mendarab berapa? Mendarab 1,000. Ini bermakna nombor perpuluhan ini kita akan tukarkan kepada gram dengan kita mendarab 1,000. Nanti kita akan mendapat jawapan dari dalam G. Okey. Jadi cara dia, kita tulis 1.507, kita akan darab 1,000. Okey, kita akan gunakan kaedah cepat iaitu dengan kita menggerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali kerana ada 3 sifar. Jadi kita gerak 1, 2 dan 3. Jadi kita dapatlah titik kat ujung ni. Bila kita dapat titik di ujung, maksudnya nombor ni ialah 1,507 gram. Okey. Jadi nampak tak? Iaitu kita dah samakan unit, maka barulah kita boleh lakukan penolakan. Okey, apa yang kita nak tolak? Kita tolak 3,206 G, kita akan tolak 1,507 G. Okay, kita tolak, nanti kita dapat nombor yang kita nak kira tu. So kita garis dulu. Okay, sekarang kita tolak. Jadi 6 tolak 7 tak boleh, pinjam jadi 16. Sifar akan jadi 9, 2 akan kurang jadi 1. Okay, 16 tolak 7, 9.
Okay, kemudian 9 tolak sifar 9. 1 nak tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 11. 3 tinggal jadi 2. 11 tolak 5 kita dapat 6. Dan 2 tolak 1, 1. Okay, maksud di sini berapa yang perlu ditolak daripada 3,200, kita dapat 1,699. Maka kita akan dapat jawapannya iaitu 1.5 sifar G. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan A. Okay, iaitu kita lakukan penolakan dekat ujung ni. Okay, untuk kita lebih faham, kita boleh lakukan semak semula. Maksudnya kita dapat jawapan ni, cuba kita tolak semula. Okay, maksud dia 3,2 sifar 6. Cikgu tulis dalam nombor bulat saja, 3,2 sifar 6. Okay, ini kita tolak nombor yang kita dapat jawapan tadi iaitu 1,699. Okay, bila kita tolak, kita dapat tak nombor dia iaitu 1,5 sifar 7. Okay. So kita tolak 6 tolak 9 tak boleh, pinjam jadi 16. 9 sifar akan jadi 9. 2 akan jadi 1. 16 tolak 9, 7. 9 tolak 9 sifar. 1 tak boleh, tolak 6, pinjam jadi 11. 3 jadi 2. 11 tolak 6, 5. Dan 2 tolak 1, 1. Okay. Apa maksud di sini? Maksudnya kita dapat nombor yang sama. Ini bermakna betul lah apa yang kita kira, iaitu jawapannya ialah 1.699 gram. Jadi yang kita lakukan ni ialah apa? Ialah semak. Okey. Okay, itulah dia cara-cara menjawab soalan A. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Cari hasil bahagi 16 3/4 liter dengan 25. Beri jawapan dalam liter. Jadi kata kunci di sini ialah kita perlu menjawab jawapannya dalam liter. Jawapan terakhir. Operasinya masih sama, iaitu 16 kita akan bahagi dengan 25. 16 3/4 ni. Okay, kalau kita tulis ayat matematik dia, kita akan dapat 16 3/4. Okay, kita masih lagi liter. Kita akan bahagi 25. Okay. Yang menjadi masalah di sini ialah kita nak bahagikan pecahan dengan nombor bulat ni yang mana kita tak boleh permudahkan. Okay, jadi cara yang terbaik pada pendapat cikgu, kita tukarkan pecahan ini kepada perpuluhan. Okay, macam mana cara dia? Okay, kita tulis dulu 16 3/4. Okay, ini ialah nombor bercampur. Okay, jadi cara dia, kita asingkan dulu nombor bulat dengan nombor pecahan. Kita akan dapat nombor ini ialah 16. Manakala nombor satu lagi ialah pecahan, iaitu 3/4. Okay, tadi cikgu dah cakap kita nak bahagi menggunakan perpuluhan. 16 ini ialah nombor bulat. Jadi macam mana nak tukar nombor bulat kepada perpuluhan? Kita cuma tambah titik dekat belakang. Maksudnya 16 ni kita dapat 16 perpuluhan sifar. Okey. Okay, maksudnya ini kita dah tukar 16. Cuma 3/4. Bagaimana nak menukarkan 3/4 menjadi nombor perpuluhan? Okay, setengah murid dia dah menghafal. 3/4 ni ialah 0.75. Okay, cara dia ialah kita bahagikan. 3/4 bermaksud 3 dibahagikan dengan 4. Okay, kita bahagikan 3 bahagi 4. Okay, sudah pastilah sifar 4. Berapa kali 4 dapat 3? Maksudnya berapa kali 4 dapat 3? Tak ada. Kita tulis sifar dan tulis sifar. Okay, jadi kita dapatlah baki iaitu 3. Okay, macam mana jadi perpuluhan? Bila mana baki ini kita tambah titik dekat atas dan tambah sifar dekat ujung, menghasilkan 30. Jadi berapa kali 4, 30? Sifar 4, 28, iaitu 7 kali 4. Jadi 7 kali 4 kita dapat 20. Jadi kita tolakkan. Kita boleh baca terus 30 tolak 28 dapat 2. Okay, kalau kita nak pinjam boleh 10 tolak 8 macam ni. Okey, masih lagi ada baki. Bila ada baki, kita tambah sifar dan turunkan dekat ujung. Kita dapat nombor dia
20. Jadi dalam sifir 4, berapa kali 4? 20. Sudah pasti 5 kali 4, 20. Jadi kita tulis ni 5, tulis bawah ni 20. Dan kita tolak, dapatlah sifar dan sifar. Okay, apa maksud di sini? Maksudnya ialah 3/4 ini dalam perpuluhan, iaitu sifar perpuluhan 75. Okay, kita dah cerahkin dah. Jadi kita gabungkan semula untuk kita jadikan dia nombor perpuluhan yang tepat. Okay? Jadi kita tambahlah 16 tambah sifar perpuluhan 75. Okay, tadi cikgu dah cakap 16 ni ialah perpuluhan sifar. So tambah sifar, tambah titik dan tambah sifar. Jadi kita dapat nombornya iaitu nombornya ialah 5, 7, 16. Apa maksud di sini? Maksudnya 16 3/4 kita dah tukar menjadi perpuluhan, iaitu 16.75 liter. Jadi kita boleh bahagikan dengan 25. Baru kita boleh tukar kepada perpuluhan, dan sekarang kita akan lakukan operasi bahagi tetapi dalam bentuk lazim. Macam nombor bulat. Jadi kita akan tulis dekat bawah ni. Pertama sekali kita kecilkan dulu lah. Kita kecilkan sikit. Sekarang kita akan buat 16.75. Sudah pasti liter lah, tapi nanti cikgu tulis. Kita akan bahagi 25. Kejap lagi cikgu letak unit dia. Sekarang kita nak bahagi. Sudah pasti kalau kita nak bagi 25, kita kena ada sifir 5 lah. Jadi kalau sini kita baca 16. Berapa kali 25 16? Dia tak ada kan. Dia kalau sifir 25, dia mula dengan 25. Lepas tu kalau kita nak tahu yang kedua, kita tambahlah 25 tambah 25. Jadi kita dapat sini 10, 50 kan. Jadi berapa kali 16? Berapa kali 25 16? Tak ada. Yang ada 25 yang paling kecil. Maka kita akan tulis sifar lah. So kita tulis sifar. Kita tolakkan. Jadi 16 tolak sifar 16. Ini nama dia. Bukan baki lagi Ada ni. Kemudian kita ada titik dan kita turunkan. Turunkan apa? Nombor dekat sebelah, iaitu 167. Jadi seperti biasa, berapa kali 25 167? So kita tak tahu lagi sebab sifir kita baru 50 kan. So kita tambah 25. Dapat 75. Kita tambah lagi 25. Kita dapat 90. Kita boleh 90. 5, 5, 10 kat sini. Kita dapat 100. Ini 1 kali 5, 5. 1 kali 25. Ini 2 kali 25, 50. 3 dan 4. Macam mana nak seterusnya? Kita tambah lagi 25. Kita dapat, dia akan ulang balik macam ni. Contoh 25, dia akan jadi 125. Kalau kita tambah 25 lagi, dia akan jadi 50. Macam 2 kali 50, 2 kali 25. Tapi beza dia ialah 150. Kita tambah lagi 25. Kita dapat 175. Dah lebih di sini, iaitu sifir 25 ni yang 167 hampir ialah 160, iaitu ini 5, ni 6. Maksudnya 6 kali 25 150. Jadi kita tulis ni 6, tulis ni 150. Kita tolak. Pakai pen biru
semula. Okey. So 7 tolak sifar 7, 6 tolak 5 1. Okey, kita turunkan pula 5. Kita dapat nombor dia ialah 175. Okey, 5 ni turun, kita dapat 175. Jadi, berapa kali 25 175? Dah ada kat sini, iaitu 7. Jadi tulis sini 7, tulis 175 semula. Sebab nombor dia genap kan, nombor yang sama kan. Okay, jadi kita tolak, maka dapat sifar. Jadi inilah dia hasil bahagi untuk 16.3/4 liter dengan 25, iaitu jawapannya ialah 0.675 liter. Okey. Jadi macam mana kaedah cikgu buat? Cikgu guna bahagi juga. Cuma 3/4, 16.3/4 ini kita tukar kepada perpuluhan. Dia menghasilkan 16.75 dan kita akan bahagi dengan 25 seperti biasa. Jadi hasilnya iaitu 0.675 liter. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan B. Baiklah, maka dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini. Untuk tajuk selesaikan masalah, untuk tajuk kecil unit sukatan melibatkan jisim dan juga isi padu cecair. Bagi muka surat 215 untuk soalan 7A dan B. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.